Maknanya benda tu sangat penting. Namun benda yang sangat penting ni telah pun diabaikan oleh kita. Kita tengok persaudaraan sesama umat Islam sekarang ni dah macam makin longgak dah. Kita sudah tidak merasakan saudara kita itu sebagai saudara dalam Islam. Sama ada saudara Islam itu di kampung kita, saudara se-Islam itu di negara kita, ataupun saudara Islam di mana saja mereka berada. Kadang-kadang perasaan itu dah tak ada dalam diri kita. Umat Islam kena bunuh di Afghanistan, rasa tu dah tak ada dah. Umat Islam kena bunuh di Iraq, di Syria, di Palestin, di Rohingya, di Kashmir, di Afrika Tengah, di Chechnya. Rasa tu dah seolah-olah macam tak ada apa dah. Hatta kalau tengok berita dunia ataupun melintas di Facebook, bagi orang yang ada Facebook, umat Islam kena bunuh di merata tempat ni, rasa macam tak ada apa dah, rasa biasa dah. Sedangkan yang kena bunuh tu saudara kita. Katakanlah berita lalu umat Islam kena terbunuh 10 orang mati di Syria. Salah seorang yang mati tu anak kita yang tengah belajar di Syria. Apa rasa kita? Sedih, duka cita, rasa membakar dalam dada. Sebab perasaan yang rasa sedih tu sebab kita rasa ada hubungan. Yang mati itu anak kita. Tapi bila yang mati tu, yang kita sekarang ni tak ada rasa tu sebab apa? Sebab kita dah tak ada rasa ada hubungan lagi antara kita dengan saudara kita di sana. Tak ada rasa tu, dah tak ada. Hatta berapa ramai orang boleh menangis tengok cerita Hindustan. Tengok cerita Korea, sedih, boleh menangis. Tapi bila melintas umat Islam, saudara kita kena bunuh, tak ada rasa apa. Pelik tu. Pasal apa boleh jadi macam tu? Sedangkan persaudaraan dalam Islam ni institusi yang paling penting. Sehingga kan bila Nabi hijrah, antara perkara yang paling awal Nabi buat adalah mempersaudarakan sesama umat Islam. Bahkan Allah telah memperingatkan umat Islam pada ketika itu, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu, yakni masa jahiliah, kamu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kamu kerana nikmat Allah kamu orang yang bersaudara. Allah peringat pada orang Islam, khususnya pada ketika itu. Allah peringat nikmat yang Allah bagi ni, nikmat apa? Nikmat persaudaraan. Khususnya kepada Aus dan Khazraj. Berapa lama dah perang di Madinah tu? Aus dengan Khazraj. Hatta isu sekecil-kecilnya pun boleh jadi perang. Sebab orang Arab ni, khususnya masyarakat jahiliah, bahkan sampai sekarang pun masih ada lagi dia sistem kabilah. Mereka ni memang kuat dengan kabilah. Unsur-unsur kabilah ni kira apa saja kabilah dia buat, betul. Kalau ada pertembungan antara kabilah dia dengan kabilah lain, walaupun kabilah lain betul, dia tetap akan kata kabilah dia betul. Asabiah ni, asabiah perkauman. Dia menganggap puak dia je betul. Asabiah. Bahkan sampai sekarang pun masih ada lagi ya. Masih ada lagi. Tuan-tuan,
nak ubah sikap asabiyah di kalangan masyarakat Arab khususnya dulu bukan satu yang senang, susah. Hatta kita, nama-nama kita ni, kita tak tahu jalur keturunan kita ni. Tanya kita bin apa, bin bapa kita tahu, bin Tok Wan, kemudian bin moyang, lepas tu bin apa lagi dah kita dah tak tahu nak jawab dah. Orang Arab ni kadang-kadang kebanyakan mereka ni depa tahu susul galur keturunan depa tu. Dan depa disandarkan dengan keturunan tu. Contoh macam saya di Jordan dulu, di Mu'tah ni, Sarairah. Dia puak Sarairah. Kalau pi naik sikit dalam 10 kilometer, 15 kilometer, Mazar, dia puak lain tak? Dia puak lain tak? Pergi ke Karak, lain tak? Puak lain tak? Dan mereka boleh berbunuh sesama sendiri kerana mempertahankan kabilah mereka tu. Puak mereka. Oh, kuat. Mungkin saya pernah cerita sini. Saya masa duduk belajar sana dulu, pernahlah sewa kereta dengan kawan masa cuti ni. Satu hari tu, bawa kereta, lepas tu polis tahan. Lajulah kot, orang muda masa tu kan, polis tahan. Lepas tu berhenti. Bila berhenti tu, kira dia nak saman lah. Lepas tu sajalah, lepas tu dia kebetulan dia tanya mai pada mana. Kata mai pada Mu'tah. Mai pada Mu'tah sebab belajar situ. Kemudian polis tu kata aku pun daripada sana agak. Daripada sana agak. Bila kita tahu dia pada sana, maksudnya kita tahu kabilah dia apa. Kabilah dia apa? Kita tahu Sarairah ni kira orang paling baik kat Jordan kita tahu. Dia dengar tu tak jadi zaman. Dia dengar tu tak jadi zaman. Kira dia bangga dengan kabilah dia. Ni Arab dia macam tu. Hatta nama dia tu dia sandarkan dengan kabilah. Contoh kalau saya Muhammad Asri Sarairah. Macam tu. Abdul Karim Sarairah. Dia bangga. Dia letak hujung tu kabilah dia. Sebelum Islam mai tu, masalah asabiyah dengan kabilah ni sangat kuat. Berlaku pertembungan, dia tak kira dah kabilah mana betul. Kira kalau bertembung je, aku mesti sokong kabilah aku. Aus dengan Khazraj ni, hak duk bertembung ni, tak kira siapa betul. Aku mesti pertahankan Aus. Hak orang Khazraj akan kata, aku akan pertahankan Khazraj. Tak bincang dah siapa betul. Kes apa, dia tak bincang dah. Dia akan pertahankan kabilah dia. Dan ini berlaku. Berperang lama. Hatta masalah kecil pun, perang. Bila mai Islam, maka mereka boleh berubah. Yang hak dulu ni kira sayang pada kabilah, tak mungkin boleh bersatu dengan kabilah lain, berkasih sayang dengan kabilah lain, tak mungkin. Bila mai nikmat Islam ni, mereka boleh bersatu, boleh bersaudara. Tak mungkin boleh berlaku tanpa mai nikmat yang Allah berikan ni. Mustahil. Masyarakat Arab dia macam tu. Yang boleh berubah tu nikmat daripada Allah yang berikan, iaitu nikmat Islam. Hatta apabila orang daripada Makkah pergi hijrah ke Madinah, boleh offer separuh harta. Itu bukan senang tu.
kita duk baca sejarah ataupun kita duk dengar kuliah ke apa ke, kita dengar tu dengan rasa macam biasa. Tak luar biasa ni. Ibaratlah kata umat Islam daripada Rohingya hak duk kena bunuh kat sana, main lari main sini, kita offer separuh harta. Macam payah. Kalau kita tak terjemahkan apa yang berlaku pada zaman Nabi dulu ke zaman kita, kita takkan rasa apa yang berlaku dulu tu sangat dahsyat, sangat hebat. Sebab kita tak mampu nak buat lah ni. Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad, orang Madinah, dia offer isteri dia, kalau hang nak kahwin, hang pilih mana satu nak aku ceraikan, habis iddah kahwin. Dahsyat tu. Persaudaraan apa yang macam ni? Dahsyat. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak belajar sejarah, khususnya sirah Rasulullah SAW bersama para sahabat ni, nak kena terjemah sejarah tu dengan diri kita. Masa tu baru kita nampak, hebat. Kalau sekadar kita duk baca je, dengar je kuliah, dulu Nabi persaudarakan antara orang Islam, semua kita rasa generasi tu biasa. Sehinggalah kalau kita rasa kita, hak ni aku tak mampu buat, dahsyat mereka ni, baru ada rasa tu. Baru ada rasa tu. Perang Yarmouk, apabila 3 tentera Islam, dalam sebuah riwayat, 3 tentera Islam yang cedera parah, nazak ni, nak mati bila-bila masa. Salah seorang tentera Islam, dia bunyi, dia nak minum. Dahaga. Orang biasa, orang nak mati ni, dia dahaga. Kemudian bila ada orang mai, tentera lain yang nak bagi ayak ni, dia perasan ada saudara dia, ada tentera Islam yang lain yang juga cedera parah. Dia kata, pergi bagi kat orang tu, pergi bagi kat sahabat, saudara dia yang lain. Hak tentera ni nak bagi ayak kat tentera hak satu lagi ni, hak dia memang berhajat sangat nak minum ni. Tiba-tiba dia perasan ada bunyi ni, saudara dia yang lain, tentera Islam yang lain juga sedang parah, memerlukan ayak. Dia tepi bagi hak nu. Hak nu pula bila orang nak bagi ayak ni, kita kalau tengah duk cedera parah betul-betul nak ayak ni, kalau kita pulun pederah kita seorang. Hak nombor 3 ni bila nak minum ni, perasan hak nombor 1 pula. Lalah dia tepi bagi hak nu. Nak bagi hak nu, tiba-tiba hak nu dah meninggal dunia. Dah syahid dah. Nak pergi bagi hak nombor 2, nombor 2 syahid, nak bagi nombor 3, nombor dia 3 mensyahid. Tak dan minum ayak tadi ni. Di ketika sangat perlu ayak ni, di ketika nazak sanggup lagi duk fikir nu, saudara dia lagi perlu. Dahsyat tu. Persaudaraan yang jenis apakah ini yang tak mungkin terlintas dalam pemikiran kita, melainkan ini adalah nikmat yang Allah berikan, persaudaraan sesama Islam. Perasaan tu takkan rasa, melainkan persaudaraan itu didirikan di atas nikmat Islam. Dan yang ni Allah peringat, nikmat yang Allah bagi ni, Allah satukan hati mereka. Dan akhirnya dengan Allah satukan hati mereka ni, mereka menjadi ikhwana, bersaudara. Tuan-tuan, dia saudara kerana Islam ni dengan saudara kerana lain-lain, dia tak sama. Tak sama. Kita rasa tu tak sama. Kawan kita, kita kenal dia kat kedai kopi je, masjid pun tak main,
Rasa tu tak sama dengan orang hak kita kenal dia ni baik, duk main masjid, duk, tak sama. Rasa tu tak sama. Baik. Sebab tu Allah juga berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Dan Allah letakkan sesungguhnya orang beriman tu bersaudara. So, adakah kita telah merasakan bahawa orang beriman lain adalah saudara kita? Tuan-tuan, antara punca yang tak boleh nak rasa umat Islam ataupun orang beriman lain bersaudara ni, antara punca adalah taksub. Kalau dulunya, kalau orang Arab masa tu dia taksub pada kabilah, pada puak dia. Zaman sekarang mungkin taksub pada kelompok pengajian, manhaj. Dia taksub. Dia akan rasa, ish, tok guru aku yang paling betul sekali, tok guru orang lain tak betul. Orang lain cakaplah macam mana pun, aku tak peduli. Aku mengaji kira ada kunut, tok imam tak ada kunut pun, aku nak berderah kunut juga. Sepasal tadi ada sampai jadi lambat dia punya gerakan dia tu. Imam dah sujud, kemudian imam duduk antara dua sujud, dia baru nak turun. Nabi kata, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam tu untuk diikut. Sebab tu kita tak boleh lambat dengan gerakan imam ni, kecuali kita tertinggal yang rukun, yang bacaan rukun, umpamanya Fatihah. Kita tak habis lagi, baru boleh lambat dengan imam. Habis dulu. Tapi kalau itu bukan bacaan rukun, tak boleh duk lambat ikut imam ni, tak boleh. Imam rukuk, imam sujud, imam bangun pada sujud, bangun. Hatta ada orang melambatkan sujud akhir tu. Tak boleh sunatnya. Imam bangun pada sujud, kita pun bangun pada sujud. Nabi dah sebut, imam tu untuk diikuti. Imam bangun, kita bangun. Apa siapa duk lambat sujud? Dia kata Nabi sujud lama. Nabi sujud lama tu solat apa? Bukan solat fardu. Tuan-tuan, kalau nak sujud lama, boleh solat sendiri. Boh 2 jam sujud, tak ada masalah. Sampai orang ingat meninggal. Dia ni siapa 2 jam tak bangun-bangun ni. Tiba-tiba bangun. Tengah solat, ingatkan meninggal dah. 2 jam sujud, dipersilakan. Tapi kalau dalam solat fardu, imam bangun, hendaklah bangun. Jangan lambatkan gerakan yang terutamanya orang-orang kita ni yang sujud last tu. Dia lambatkan. Jangan. Dia kata dia nak doa dalam sujud. Masa solat sunat, doa panjang. Bila kita solat fardu, secara berjemaah, kita ada panduan, ada aturan dia. Bila Nabi sebut, dijadikan imam tu untuk diikuti, imam bangun-bangun. Baik. Jadi ada orang yang dia taksub dengan guru dia. Kira kalau orang lain cerita, ustaz lain ceritalah apa pun, dia dah block dah, dia mental block. Tak mau dengar. Kira guru aku je betul. Akhirnya kalau sikap taksub macam tu, dia ibarat macam pakai spek hitam bila tengok orang. Tengok orang lain yang bukan puak dia, bukan kelompok dia, bukan manhaj dia, bukan sealiran dengan dia, dia tengok hitam semua. Untuk geng dia, dia pakai spek hak putih ni. Puak dia sama mengaji dengan dia, sealiran dengan dia, kelompok dia, separti dengan dia, dia pakai spek putih, nampak putih semua. Hatta orang tu hitam pun nampak putih tak? Kalau ada asabiah macam ni, dia sukar nak mari hak persaudaraan tu, sukar.
Ini jadi penghalang. Dia kalau nak suburkan persaudaraan tu, ibarat macam kita nak tanam tumbuhan lah. Bila kita nak tanam sesuatu tumbuhan, kita nak kena siram dia tiap-tiap hari. Nak kena ada baja dia. Dan antara yang paling penting, tak mau ada ejen-ejen perosak. Ada ulat ke, ada apa ke yang boleh merosakkan tumbuhan tu. So yang ejen perosak tu adalah asabiah, taksub tu. Taksub. Bila ada taksub tu, dia mula ni puak lain. Ni bukan puak kita. Ni geng lain. Ni bukan geng kita. Ni parti lain. Ni bukan parti kita. Padahal sama-sama Islam. Ada hak sesama Muslim. Ada hak sesama Muslim. Nanti yang kita akan bincang. Tambah dulu sampai kadang beza parti lah. Sembelih tak makan. Kenduri tak pi. Tuan-tuan, kalau sembelih tak makan ni, kita anggap dia apa? Kita anggap dia Muslim ke tak? Bukan lah. Dahsyat no. Saya tak tahu pelih berlaku ke tak? Saya orang Perak. Saya sempat melalui zaman tu. Ni kira ustaz kampung kita ni, tok guru besar ah. Kira orang kampung dia ada macam hak ni, kira orang dengar cakap dia. Macam tu. Dia cakap ni geng ni kalau sembelih tak boleh makan. Kita pegang masa budak-budak tu. Oh, tak boleh makan, siapa? Parti lain. Kita budak duk rasa okey, tak apa. Bila kita naik lagi lah, hak kita duk anggap sembelih tak boleh makan ni, dia bukan Islam ke? Dah lah dia Islam lah. Habis tu tapi main tapi pula. Main tapi pula. Kalau dia kata orang fasik boleh sembelih, boleh makan tak? Boleh. Dia Muslim, dia perogol bersiri, dia sembelih, kita boleh makan tak? Boleh. Dia perompak besar, dia bunuh 800 orang. Dia bunuh. Rogol ni kira 13,000 orang. Minum arak 3 trailer. Waktu dia nak sembelih tu, dia tak mabuk, dia okey semua, dengan syarat-syarat dia patuh. Sah kita makan sembelihan dia? Sah. Yang tak sah ni apabila kita menganggap dia bukan Islam. Dahsyat tu. Hanya kerana beza parti, kita taksub dengan parti kita. Tuan-tuan, jangan bab parti ni kadang, saya tak sebut parti apa, dia punya taksub tu lain macam. Janganlah sentuh aku punya orang ni, tok guru aku ke, ustaz aku ke, hak dalam parti, janganlah sentuh. Dia memang lawan. Hak kira betul tak betul tu lain cerita. Hang sentuh orang aku, puak aku, kelompok aku lawan. Tidakkah asabiah ni nak lebih kurang macam asabiah Arab jahiliah dulu ni? Pertahankan puak, tak kira hang betul ke tak betul ke, itu lain cerita, tapi aku tetap pertahankan. Lebih kurang. Tapi kalau duk cerita, duk kuliah, kita kata jangan asabiah. Padahal asabiah tu ada dalam kelompok kita. Asabiah tu ada dalam kelompok kita. Saya ada seorang anak murid. Saya dulu sebelum maskar, saya cikgu. Saya duk bawa dia ke arah Islam lah. Duk baik dengan dia, duk bawa ke arah Islam. Akhirnya bila bawa ke arah Islam ni, dia menganggotai parti tertentu. Kemudian tak apalah, saya pun masuk askar dah lama. Dia pun dengan parti tu dah memang hardcore.
Sampailah jumpa balik tu, kira pemikiran tu lain macam taksub gila. Hatta sampai bila kita bincang ni, ada ustaz ni, dia tak adakah ulama lagi di luar parti dia tu. Sampai dia rasa luar pada parti dia tu bukan ulama. Sampai rasa macam tu. Dia tak mana ada ulama di luar parti hak dia tu. Dahsyat tu. Akhirnya bila orang luar parti dia akan rasa jaki, tak apa nak cerdik, tak apa nak alim, kira akhirnya ukhuwah tu dia akan hilang. Bila ada dia blok-blok macam tu, dia akan hilang. Tapi kalau kita buang hak parti tu, hak puak tu, kalau kita buang, kita letak dia ni atas nama Islam, ada hak sesama Islam, masa tu ukhuwah tu dia akan mula subur. Maknanya nak kena buang yang asabiah tu dulu. Selagi mana racun ni duk ada lagi, susah. Sebab tu Nabi bila Nabi mai nak satukan umat Islam pada ketika itu, buang perasaan asabiah tu. Sehingga Nabi kata, man da'a ila asabiyatin falaysa minna. Siapa yang ajak kepada asabiah bukan pada kalangan kami. Kena buang perasaan tu dulu, baru rasa ukhuwah tu akan mai. Baik. Kemudian yang pertama, bila nak berukhuwah ni, hendaklah niat tu lurus. Kita berkawan tu, niat tu mesti betul. Sebab tu Nabi kata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tu dengan niat. Kita kawan tu sebab apa? Kita duk baik dengan dia tu sebab apa? Sebab harta dia ke? Sebab parti dia ke? Sebab manhaj dia ke? Sebab apa? Sebab tu niat tu nak kena betul. Aku baik dengan dia sebab dia orang beriman, dia orang saleh, dia orang Islam, dia saudara aku. Baik. Ada orang dia boleh buat baik dengan orang lain kerana pangkat orang tu. Ada orang dia boleh buat baik dengan orang lain kerana harta orang tu. Sukar dia nak buat baik dengan orang lain kalau orang tu pangkat pun tak ada, harta pun tak ada. Nak buat baik dengan orang tu sukar. Jadi kalau kita sukar nak buat baik dengan orang yang tak ada, hak kita tak ada kepentingan apa, hak tu baru niat kira lurus. Kalau kita ada kepentingan, so niat tu belum lagi betul-betul lurus. Sebab ada kepentingan. Macam yang kita sebut tadi ni, persaudaraan hak Nabi saudarakan golongan Ansar dengan Muhajirin. Orang Muhajirin yang mai tu majoritinya sehelai sepinggang, kira tak ada apa-apa. Maknanya di ketika orang Muhajirin susah, tak ada apa-apa, tak ada jawatan, tak ada harta, tak ada apa-apa ni, mereka boleh bersaudara sungguh-sungguh, offer macam-macam. Oh, yang tu kira niat tu niat lurus. Jadi kita duk bersahabat baik pun semua, ukhuwah ni atas dasar apa? Niat tu. Tapi kalau
duk dalam jabatan, dalam kerja, yang ni yang susah nak jaga niat tu. Untuk orang yang lebih atas tu, yang tu kira perasaan jaga kan. Tapi untuk bawah tu payah. Niat tu nak kena lurus. Kemudian begitu juga Nabi SAW bersabda, la tusahibu illa mu'minan. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Jadi dia soal ukhuwah sesama Islam itu sesama Islam tapi untuk nak bersahabat jadi baik, yang tu Nabi kata hendaklah bersahabat dengan orang yang beriman. Nak jadi orang yang sahabat baik sungguh-sungguh tu, yang tu kena orang beriman. Cari orang saleh jadi sahabat kita. Adapun orang saleh tak semestinya ustaz. Kadang-kadang orang yang bukan ustaz lebih saleh daripada ustaz. Kadang orang salah konsep ni. Orang yang salehah tak semestinya ustazah. Kadang kita tanya, hang kalau nak kahwin, hang nak kahwin siapa? Aku cari ustazah. Tak semestinya. Berapa ramai isteri yang taat, yang patuh, yang salehah, bukan ustazah pun. Dan berapa ramai orang yang istiqamah dengan masjid ni, dia bukan ustaz. Ustaz yang tak istiqamah dengan masjid pun ada tak? Jadi kalau nak bersahabat, jadi sahabat baik, cari orang yang mukmin, orang yang saleh. Maknanya dia kata persahabatan dengan selain kaum mukminin, hal itu bukan termasuk cinta dan benci kerana Allah. Maknanya kalau kita nak bersahabat baik tu, kita sahabat kepada orang baik, orang beriman, orang saleh ni, dia boleh masuk dalam satu hal, iaitu kita sayang dia kerana Allah. Pasal apa hang duk baik sangat dengan dia tu? Dia ni orang saleh. Dia orang saleh. Hak tu yang aku duk baik dengan dia. Tuan-tuan, orang saleh ni, dia ada ruang syafaat esok di akhirat. Nanti kita akan sampai hadis tu. Orang yang saleh, dia ada ruang untuk bagi syafaat. Esok nanti, orang saleh ni, dia rasa ukhuwah tu bukan di dunia aja, dia bawa sampai akhirat. Esok akhirat, bila dia masuk syurga, dia tengok dalam syurga ni kawan-kawan dia dulu tak ada. Lalu dia mengadu pada Allah, ya Allah, kawan aku dulu ni sama-sama salat berjemaah, puasa sama-sama, dia pun haji. Lalu dia minta pada Allah untuk dikeluarkan kawan-kawan dia ni daripada neraka. Dan Allah kabulkan. Allah perintahkan malaikat untuk keluarkan kawan-kawan dia daripada neraka dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan, orang-orang saleh ni, dia ada kuota diizinkan oleh Allah untuk bagi syafaat. Kalaulah Allah bagi kuota 100, contoh kalau Allah bagi kuota kat orang tu 100 ni, dia akan cari siapa lu? Anak isteri dia, mak ayah dia, adik-beradik dia, hak orang dekat dengan dia. Habis semua kaum keluarga dia semua, ada 90 orang. Baki 10 tu, dia nak cari orang tak kenal ke orang kenal?
orang kenal. Baki 10 tu, di kalangan orang kenal tu ada 300 orang, dia nak cari hak baik dengan dia ke hak tak baik dengan dia? Dah tentu baik dengan dia. Jadi nama kita tu biar masuk dalam senarai dia, biar dia ingat. Kalau boleh kita habaq dia, esok kalau hang masuk syurga, hang tak jumpa aku, kira tolong habaq ke Allah, minta ke Allah bagi aku masuk dalam syurga. Ni hak nak buat sahabat ni, hak nak buat sahabat. Biar nama kita tu masuk dalam senarai dia, bagi dia ingat. Duk saja dia ni orang soleh, jom pergi kedai belanja dia, buat baik dengan dia, dia ingat kita, dia ingat kita. Esok kalau ada ruang dia bagi syafaat, nama tu dah ada dalam senarai dia, sebab kita buat baik dengan dia, kita bersahabat dengan dia. Sebab tu dalam list senarai kita, dalam handphone kita, hak kawan-kawan kita apa semua, yang betul-betul kita baik dengan dia tu ada berapa orang? Dan hak berapa orang tu kita baik tu atas sebab apa? Ada tak 2-3 orang hak kita baik tu sebab betul-betul kita ikhlas sebab agama dia? Ada. Cek dalam handphone, ni sahabat kedai kopi, ni sahabat tengok bola, ni sahabat mancing, ni sahabat pergi berjalan. Dalam senarai tu ada tak hak betul-betul ikhlas, kita sahabat dengan dia kerana agama dia, kerana Allah? Ada. Kalau tak ada, kena bagi ada. Kena bagi ada. Sahabat tu betul-betul kerana Allah. Nak tahu kerana Allah ataupun tidak, pertama sekali kita kawan dia sebab agama dia, kita sahabat dengan dia kerana agama dia. Yang kedua, kita tak ada kepentingan apa-apa pun tentang hal dunia daripada dia, tak ada. Kita tak harap harta dia, kita tak harap apa-apa, kita betul-betul solid sebab agama dia. Hak tu kira ikhlas. Itu yang dikatakan cinta, sayang kerana Allah. Kita sayang kat dia tu sebab Allah, kerana Allah. Bahkan hal itu menunjukkan kekurangan dan berbahaya dalam iman kalau bukan cinta dan benci kerana Allah. Dia kata kalau bersahabat ni tak bukan atas dasar cinta atau benci kerana Allah ni, dia tentu bahaya pada iman. Hang pasal apa hang duk baik dengan dia? Oh, dia hak duk belanja aku ni, ada kepentingan lain, dia terbahaya pada iman. Sebab dia kepentingan-kepentingan tu dia akan merasuk dalam jiwa dan pemikiran dia. Bukan sebab agama, bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Yang tu yang hadut sebut uhibbuka fillah, aku sayang kamu kerana Allah. Kerana Allah. Nanti kita akan bincang bagaimana dalam Islam kita boleh bagi tahu kepada sahabat kita tu kita sayang dia kerana Allah. Tapi dalam masyarakat kita tak berlaku lah. Tak berlaku. Aku sayang kat hang kerana Allah. Kita kalau sama-sama lelaki bila sebut macam tu, hang gay lah. LGBT lah. Benda ni tak berlaku. Tapi dalam Islam ia digalakkan. Ia digalakkan. Baik, sikit lagi. Kemudian dia kata persahabatan dengan selain orang beriman akan membawa musibah di dunia dan akhirat. Musibah di dunia dikarenakan orang kafir atau fajir. Fajir ni kira orang buat banyak dosa. Orang banyak dosa. Kita duduk kawan dengan dia tu, pertama sekali orang kafir ataupun orang fajir, kita buat jadi kawan baik. Bukan kawan untuk nasihat, ni kawan baik. Yang banyak dosa ni akan membahayakan orang yang ada di dekatnya. Di samping dia tidak dapat dipercayai, dia pasti didominasi oleh rasa benci kepada kaum muslimin dan cinta kepada orang seagama dengannya. Bila kita berkawan, jadi kawan baik orang kafir,
ataupun kawan baik kita tu orang yang fajir, orang hak duk buat dosa ni, dia kata dikhawatiri nanti kita akan didominasi oleh dia. Kita duk biasa dengan orang hak duk buat dosa ni, kawan baik, bukan tak boleh kawan. Hak ni kira sahabat sehidup semati lah. Kita buat orang macam tu jadi kawan baik kita, masuk dalam senarai kawan baik kita sungguh-sungguh. Takut nanti kita didominasi oleh orang tu. Dia jenis buat dosa kan. Nabi sebut, Nabi buat perbandingan. Kawan ni ibarat macam orang penjual, kita mendekati orang penjual minyak wangi dan pembuat besi. Kita kalau pergi kedai orang jual minyak wangi, yang Nabi sebut, kalau maknanya kita tak beli minyak wangi dia pun, paling tidak kita dan bau wangian dia tu, kita pergi kat dia, sempat rasa, oh wangi sungguh, dapat manfaat. Manakala hak buat besi ni, kalau tak kena percikan api, hak orang buat besi tadi ni, setidak-tidaknya pun bau busuk hak besi tu, kita dan bau. Tak pun lekat kat bau kat baju. Itulah sahabat. Kalau kita jadikan orang saleh sebagai sahabat baik kita, kalaulah kita tak ikut banyak pun, sikit nanti kita akan dapat ikut. Tapi kalau orang kafir ataupun orang fajir, orang hak buat dosa, hak ni hak banyak buat dosa ni, kalau kita tak ikut banyak pun, sikit nanti dia akan tempiah. Setidak-tidaknya dia kata dalam ni, tempias itu masuk melibatkan perasaan. Sebagaimana dia duk buat dosa, dia benci, dia tak suka kepada orang beriman, dikhawatiri nanti kita juga akan tak apa-apa suka dengan orang beriman. Takut-takut macam tu. Jadi kalau perasaan tu dah masuk, ukhuwah Islamiah tu dia akan terpinggir. Ni kita bincang nak jaga ukhuwah Islamiah ni. Kan? Nak jaga ukhuwah Islamiah, nak cari sahabat yang baik-baik. Nak buat yang ni kawan kita ni hak dekat dengan kita ni kerana agama. Kawan kita ni bukan untuk dunia aja, bahkan dia akan bawa pada akhirat. So maknanya kalau kita nak jaga betul-betul, antara perkara yang paling awal kita nak jaga adalah niat kita. Niat kita, yang tu kita nak kena jaga sungguh. Sebab dah Nabi sebut dah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Last ayat ni Allah kata teman-teman karib, kawan-kawan baik kita pada hari itu. Hari bila? Akhirat nanti. Allah kata saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Allah sebut kawan baik hak dunia ni esok di akhirat saling bermusuhan. Apa maksud saling bermusuhan? Saling salah menyalahkan. Dia dulu duk ajak aku, kan, dah tahu dah azan maghrib mah, dia pi ajak kena teh tarik pula, dia ajak aku. Hak orang ni pula apa pula aku ajak, hang yang ajak kan, aku dah kata dah jom pi masjid, hang yang ajak dah, hang saling duk bergaduh. Illal muttaqin, kecuali orang bertakwa, hak ni dia tak saling bergaduh. Kita dah sebut dah, sampai kalau dia masuk dalam syurga pun, kawan dia tak ada, dia minta ke Allah supaya kawan dia masuk dalam syurga. Orang bertakwa. Manakala kalau kawan tu bukan di atas dasar takwa, esok Allah kata di akhirat saling salah menyalahkan. Di dunia ni memang nampak baik, hang pi mana-mana pun dengan dia, no? Kedai kopi nampak hang dengan dia, pi tengok bola dengan dia, pi jalan mana dengan dia, nampak baik. Allah kata hak nampak baik di dunia ni, kawan baik di dunia ni, esok nanti saling menyalahkan, bermusuh-musuhan. Kecuali kawan tu tak kira
baik ini bukan tak boleh nak pergi kedai kopi, kan? Jangan salah faham lah. Boleh, tak ada masalah nak pergi lah. Tapi dasar hak kita duk kawan dengan dia tu, dasar apa? Itu yang penting. Bukan kawan baik tak boleh pergi jalan mana-mana, pergilah. Ni dasar tu. Aku ni duk baik dengan dia ni atas dasar apa? Kalau kawan baik memang ramai. Tapi Allah dah sebut dah, kawan baik itu besok nanti akan bermusuhan. Melainkan kalau kita kawan itu atas dasar takwa. Ni nak kena cari hak ni dulu. Nak kena cari ni dulu. Baik, insya-Allah nanti kita akan masuk dalam poin yang seterusnya, poin yang kedua. Ini kita baru bincang tentang niat. Sorry, kita dah bincang dua dah. Niat. Yang kedua, bersaudara dengan mukmin yang saleh. Yang ketiga nanti mencintai kerana Allah semata, bukan kerana lain. InsyaAllah nanti kita akan masuk dalam poin tersebut, dan mudah-mudahan pertemuan kita ni ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf pada tuan-tuan perempuan sekalian, dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.